Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberikan rezeki, usia, umur dan macam-macam lagi lah nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersama-sama lagi pada hari ini dalam program Salam Eid Ramadan. Saya pun sendiri terkejut sebenarnya, ingatkan dah habis program Salam Eid Ramadan ni, rupanya ada lagi. Ya, kita tidak puas dengan Salam Eid Ramadan setelah 30 episod kita lalui dengan pelbagai orang individu yang kita jemput, daripada ustaznya, ustazahnya, doktornya, cikgu pun kita ada jemput. Pakar motivasinya. Doktor pun dah sebut tadi Dah doktor dah. Sepi ada. Jadi moga manfaat apa yang kami sampaikan daripada musim yang pertama. Ni musim pertama ni Salam Eid Ramadan ni. Jadi kita tak puas lah. Jadi kita tambah satu lagi episod dengan edisi khas Raya. Jadi yalah, Raya kita tahun ni sama juga macam puasa tahun ni juga, memang unik, memang berbeza dengan norma baharunya, PKP, PKPB-nya, semua kita dah rasa lah. Jadi kita sebenarnya nak berkongsi macam mana perayaan ataupun sambutan raya bukan saja kita tapi juga kita punya tetamu-tetamu jemputan. Tapi kita mulakan dengan diri kita dulu. Remy, macam mana raya awak tahun ni? Raya hari ni, tahun ni dia kata macam biasa, kan kita beraya, tapi cumanya kita tak ada boleh macam tahun-tahun sudah kita mengamalkan adat-adat ziarah menziarahi. Jadi kita macam-macam lah. Jadi puasanya kita terhad juga. Jadi katanya kesian juga kan kalau orang yang selalu balik kampung tak balik kampung. Betul. Yang tak selalu pun macam saya ni pun sedih juga lah tak dapat beraya, Casey. Betul lah kan. Jadi kalau rasanya tahun ni lebih kepada kekeluargaan dalam individu sendiri. Jadi kita nak bagi apa kita pengisian kita untuk edisi khas ni kita. Okey, macam biasa juga kita ada 3 segmen untuk Salam Eid Ramadan tapi episod khas raya. Edisi khas raya. Okey, kita ada 3 segmen. Yang pertama kita ada tetamu jemputan yang akan memberikan tazkirah berkaitan dengan raya. Segmen kedua kita ada sesi bersama dengan artis jemputan secara online juga. Kita akan tanya dia lah macam mana perkembangan dan sebagainya. Dan segmen ketiga kita ada bloopers Kita ada di balik tabir. Macam mana episod pertama sehingga ke episod 30 ni. Bukan senang nak jadi pengacara ni, Syam. Betul, nak pula yang kurang pengalaman macam kita. Ya betul, kita ni bidang terjun tapi alhamdulillah lah setelah sehari demi sehari makin mantap lah katanya. Ada perkembangan dan juga pembaharuan. Jadi kita teruskan dengan segmen pertama, Kasih. Kita teruskan dengan segmen yang pertama, segmen tazkirah. Kita perlu ada tazkirah. Jadi kita akan bersama dengan siapa? Dengan Ustaz Azman. Betul. Dialah seorang pelakon. Dia seorang ustaz. Tukang masak punya. Jadi kita nak dengarkan apa yang nak disampaikan bersempena dengan edisi khas Salam Eid Ramadan. Kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Cik Man harapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta, mana yang duduk seorang tu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar sebab tak dapat balik kampung bertemu keluarga dalam musim PKP, apatah lagi sekarang ni kita sedang berada di musim raya. Jadi rasanya tidak terlambat untuk Cik Man mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua yang mendengar dan menonton video ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Maksudnya semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kita semua. Okey, jadi Syawal menjelma sekali lagi walaupun dalam musim PKP, dan hari ini walaupun sudah berlalunya 1 Syawal, kita masih lagi terasa kehangatannya walaupun berada di musim PKP. Jadi kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu keunikan ataupun dengan satu kelainan. Pada tahun ini kita menyambut Ramadan, berpuasa selama sebulan dan juga menyambut Hari Raya Aidul Fitri di dalam musim PKP sebab makcik coronavirus ni datang. Bukan saja dekat negeri kita, bukan saja dekat negara kita, bukan saja dekat Asia, bahkan satu dunia dah jadi macam pandemik. Tapi kita sebagai seorang yang beriman tetap tabah untuk mengharunginya, tetap sabar sebab tak balik kampung beraya, dan kita yakin bahawa dengan ujian ini Allah akan meningkatkan martabat kita. Okey, apa yang kita belajar? Cik Man nak kongsi ataupun nak bercerita apa yang kita belajar selepas ataupun sepanjang madrasah Ramadan bersama kita sebulan yang lalu.
Maka kita belajar macam-macam. Antaranya kita belajar bersabar, kemudian kita belajar untuk menahan diri daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan bukan sahaja puasa itu sendiri tapi pahala puasa. Ada orang mungkin waktu dia puasa tapi dia bercakap bukan-bukan, mengumpat, memfitnah orang, walaupun puasa dia sah tapi pahala puasa dia mungkin zero, mungkin batal ataupun tak cukup ataupun tidak sempurna. Jadi apa yang kita belajar sepanjang bulan puasa dan sekarang ini sudah selesai berpuasa, bukan maksudnya kita boleh balas dendam, nak sambung join the club, mengumpat, membawang ke sana ke sini, tetapi kita menjadikan madrasah Ramadan sebagai suatu turning point untuk kita melakukan satu perubahan ataupun penghijrahan untuk 11 bulan yang seterusnya, sampailah insya-Allah kita akan jumpa Ramadan yang akan datang. Itu pun kalau umur kita panjang untuk berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Jadi kita meneruskan budaya-budaya yang baik, kita meneruskan sikap-sikap yang baik. Apa lagi yang kita belajar? Tadarus, baca Quran, memahami Al-Quran. Walaupun tak sempat khatam sepanjang bulan Ramadan, tetapi inilah peluangnya untuk kita meneruskan, untuk membuktikan bahawa kita melaksanakan sesuatu amalan. Contohnya seperti tadarus Al-Quran ataupun nak khatam Quran, bukan semata-mata bulan Ramadan itu. Memang kadang-kadang orang rasa letih nak habiskan 30 juzuk dalam masa 30 hari itu, satu benda yang singkat. Jadi, yang penting kita nak khatam Quran tanpa dibatasi oleh waktu. Walaupun terpaksa kita baca sikit sehari, yang penting konsisten dan kita faham. Bila nak faham, bila nak kaji satu-satu ayat, memang kena makan waktu yang lama. Tapi kalau baca aja laju-laju, maka sehari mungkin boleh 2-3 juzuk. Maka tak ada masalah. Kerana niat kita untuk mengkhatamkan Quran, walaupun makan masa 2-3 tahun, tetapi yang penting kita dapat nilai-nilai tambahan. Sambil kita dapat khatam, kita boleh memahami Quran, kita boleh menghuraikan isi Al-Quran dan kita boleh berdakwah pada orang lain. Jadi, walaupun baca sikit, tetapi menggunakan masa yang lama, maka terisilah masa-masa yang kita hidup dan kita lalui itu dengan budaya-budaya yang baik yang berpunca dan berasaskan daripada suasana Ramadan hari itu. Nabi ada sebut dalam hadis baginda sallallahu alaihi wasallam, khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan konsisten, buat selalu walaupun sikit. Hari ni bacalah sikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yasin. Sadaqallahul azim. Tak ada masalah kita huraikan apa maksud Yasin, salah satu daripada nama-nama Nabi yang mulia. Kemudian besok kita sambung pula ayat yang kedua. Sedangkan walaupun kita tak habis, tetapi kita sempat untuk memahami setiap ayat dan perkataan kerana ada waktu yang panjang untuk kita faham dan tadarus ataupun study tentang ayat-ayat tersebut. Kemudian pada bulan Ramadan kita belajar tentang bersedekah. Kita pun tahu macam mana perangai Nabi SAW. Dia adalah manusia yang sangat dermawan dan dia menjadi paling-paling dermawan gila-gila ketika berada di bulan Ramadan. So kita teruskan legasi itu, kita teruskan sikap itu. Nak pula sekarang ni raya, biasalah dalam budaya kita, orang Melayu ni kan ada ampau, ada sampul, dalam tu ada duit. Maka ketika ni lah kita peluang untuk bagi anak-anak jiran sebelah ataupun kita tahu mana-mana yang susah tu kita bagi. Cuma sekarang ni musim PKP, boleh bank in, minta nombor akaun dan kita screenshotkan resit, serahkan pada diorang untuk menjadi bukti telah bank in. So tak ada masalah sebenarnya. Walaupun sudah habis berpuasa, kita dapat meneruskan suasana dan akhlak ketika Ramadan itu. Nah, sekarang ini bulan Syawal, ada satu lagi acara sunnah yang Nabi kita anjurkan, iaitu puasa 6 hari dalam bulan Syawal. Sebagaimana yang Nabi sebut dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian dia tambah lagi diikuti dengan puasa 6 hari dalam bulan Syawal, seolah-olah dia berpuasa sepanjang tahun. Macam mana seolah-olah berpuasa sepanjang tahun? Ramadan 30 hari, campur 6 hari, 36. Mana yang sepanjang tahunnya? Kita tahu bahawa setiap kebaikan itu Allah balas dengan 10 ganjaran. Jadi 30 darab 6, 30 darab 10, 300. 6 kali 10, 60. 6, 30 tadi tu 30 hari bulan Syawal. 300 pahala kita dapat darab 10. Kemudian 6, puasa 6 bulan Syawal, 30 hari, minta maaf, 30 hari dalam bulan Ramadan. Kelang kabut aku nak menyakapnya. 30 hari dalam bulan Ramadan darab 10 sama dengan 300 ganjaran. 6 hari puasa dalam bulan Syawal darab 10 sama dengan 60 ganjaran. 300 campur 60, 360. Bukankah 360 itu menyamai 1 tahun, hari-hari dalam setahun. Jadi kita
meneruskan agenda amalan kita, ibadat kita walaupun kita sudah habis berpuasa. Maka pada bulan Syawal ini kita boleh panjangkan saham pahala kita dengan berinfak, bersedekah, memanjangkan silaturahim. Kalau tak dapat pergi sebab PKP pun, kita duduk di rumah sambil busy. Boleh DM dekat IG, boleh dekat WhatsApp, tak ada masalah untuk memanjangkan hubungan silaturahim. WhatsApp sekarang ni dah update, dah boleh 8 orang tau. Dulu 4 orang, 8 orang. Jadi satu keluarga insya-Allah boleh. Dan seterusnya kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lain bagi menambahkan ganjaran pahala kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian daripada Cik Man. Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Cik Man mohon ampun dan maaf kalau ada sebarang kekurangan. Insya-Allah ada rezeki kita jumpa di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cik Man. Itu dia tadi. Cik Man kita ni kalau dia berikan tazkirah ke ucapan ke ataupun apa-apa saja pembelajaran yang kita boleh dapat daripada dia, mesti tak kuring gusi punya lah. Tak kering gusi, kuring pun boleh. Okey. Biasalah kita kadang-kadang kita bukan yang pencara betul-betul tapi tersasul. Biasalah tu. Jadi apa yang disampaikan janganlah kita ambil santai-santai sangat. Kita ambil apa yang berfaedah, apa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Memang cara-cara Ustaz Azman ni dia lebih pada dekat dengan orang golongan muda. Bukan itu saja, tapi malah pada orang-orang yang lebih berumur pun boleh ambil manfaat. Sebab dia pun muda lagi. Betul. Bodek sikit. Aja terbaik tu. Okey. Baik, kita ke segmen kedua selepas ini. Baik. Tapi sebelum tu kita nak berehat dulu. Kan, kita berehat dululah. Betul. Ya, kita berehat dulu seketika. Jangan ke mana-mana, pastikan anda saksikan Salam Ramadan. Tapi sebelum kita berehat, kita nak share, kita minta share dululah. Share, komen dan like. Sama ada di Facebook Salamatullah ataupun di YouTube Salamatullah. Subscribe juga jangan lupa. Tapi tak boleh beritahu ke siapa artis lepas ini? Tak boleh. Tak boleh. Kita rahsiakan dahulu. Hint sikit pun tak boleh? Kita cakap tak boleh. Kita nak hint sikit tu pun tak boleh. Nanti dia orang tahu. Okey, arti ni pun arti glamour kan. Jadi kita nak berehat seketika. Jangan lupa share, like dan komen. Assalamualaikum, saya Nari Rahim Muhammad Yusof dan anak saya Mia Zara. Kami dari Fairfax, Virginia, Amerika Syarikat ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada kaum keluarga yang berada di Georgetown, Pulau Pinang dan juga sanak saudara yang lain di seluruh Malaysia. Dengan ucapan kalau makan ketupat, lemang dan rendang, jangan lupa kami di sini. Dan terima kasih kami juga kepada semua barisan hadapan di Malaysia yang bertungkus lumus untuk memerangi COVID-19. Jasa anda semua sangat dikenang oleh rakyat Malaysia. Selamat Hari Raya. Kembali lagi dalam Salam Ramadan #edisi khas raya. Kali ini kita dah sampai ke segmen yang kedua, segmen bersama selebriti. Kita ada 2 selebriti yang kita akan bawakan kepada anda kongsian dia bagaimana dengan tempoh puasa dia sepanjang puasa ni lah. Dibawakan secara online juga lah. Secara online. Kita secara online. Datang ke studio tak ni adalah. kan nak salam-salam lah apa artis Mana boleh. ke? Tak boleh. Kita kan dalam tempoh lagi ni kan. Masih lagi tidak boleh berjaga. Kita dah mengamalkan normal baru. Tidak boleh bersalaman, berkumpul kan. Okay, jadi teruskan like, komen dan share. Dan untuk segmen yang kedua ini kita ada tetamu istimewa kita iaitu siapa dia, Remy? Tak dapat bayangan. Bayang. Tak dapat bayang. Ya. Tak ada. Kita akan bersama dengan Kaiba. Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Wah, selamat raya. Wih, seronok raya kedua nah. Seronok. Okey, guys. Dalam tempoh PKP ni, guys. Ramadan, apa perkembangan Kai selama tempoh Ramadan ni? Perkembangan saya selama tempoh Ramadan ni, saya masih lagi orang kata mempromosi single terbaru bersama dengan Intim iaitu Setangis Sugar. Di mana lagu itu di-remakekan balik dan alhamdulillah sambutan agak baik dan orang kata buat benda baik pun akan diterima baik macam itulah. So kami semua sangat happy lah.
Panjang. Ada promosi lagu je lah. Ya, promosi lagu. Kai, kenapa pilih Intim kan Kai? Kenapa pilih Intim? Okey, sebenarnya bagi Kai Ya. sendiri, kalau Kai ikutkan memang Kai nak bekerjasama dengan mana-mana kumpulan nasyid, tak kisah Intim ke, Rabani ke, Raihan ke. Tapi mana kan rezeki saya kepada Intim, dan saya rasa ini adalah peluang yang mungkin tak dapat saya lepaskan lah. Kita dapat tengok apa yang dicontoh oleh Ahli Sata berduet dengan kumpulan Raihan. Betul. Dan kita rasa benda ni adalah benda yang baik untuk pendengar di luar sana, dengan lagu di bulan yang baik. So benda ni sama-sama kita nak menyebarkan benda-benda yang kata positif. Macam mana boleh nak siapa antara Intim dengan Kai, yang mana yang apa merisik dulu ni? Okey, sebenarnya Intim ni sendiri yang berisik Kai. Kai pun macam tak percaya, serius lah, macam tak percaya. And then bagi Kai, bila Kai dah dapat offer macam tu, and then Kai terus terima. Kalau tak terima bila lagi kan. Jadi Kai rasa ini adalah peluang yang terbaik untuk Kai lah dalam bulan Ramadan dan sepanjang PKP. Right. Baik Kai, jadi setakat ni macam mana melihat hasil gabungan kolaborasi bersama dengan Intim tu untuk lagu Setangi Syurga 2020 ni? Okey, apa yang dapat dilihat sekarang ni, so far Alhamdulillah sambutannya sangat menggalakkan, dan ramai yang nak lagi daripada kami, insya-Allah. Dan kita tengok di masa akan datang, jika ada peluang, ada lagu dan ada orang kata bekerjasama lagi kan, insya-Allah akan ada lagi. Alhamdulillah. Jadi Kai, kita dah sembang pasal kerja-kerja Kai, kita dah sembang pasal perkembangan Kai sepanjang Ramadan ni. Apa Kai? Orang nak tahu juga Kai ni seorang jenis makan macam mana? Jenis favourite raya ni makanan dia Kai. Okey, kalau nak ikutkan setiap hari raya memang Kai akan makan banyak. Banyak gila saya akan makan. Even bukan rumah sendiri pun, saya akan pergi rumah kawan-kawan atau rumah siapa yang Kai pergi, mesti Kai akan makan. Bila Kai nampak makanan favourite Kai, contoh macam ada kuotia sup ke, ada rendang ke kan, ada macam-macam makanan, nasi ayam, semua tu Kai akan balun je. Sebab Kai rasa itulah hari yang terbaik lah untuk saya makan sebenarnya. Boleh cheat day Cheat day. Cheat day. Baik, kuotia sup rare juga menu tu Kai hari raya. Wih, dia marah kalau dekat utara ni memang ramai lah buat kuotia sup tu. Dia macam ada lantai sikit, ada pedas, ada kacang dia. Betul. Jadi Kai, Syawal, ya kita tahu jugalah Ramadan dengan Syawal kali ni. Kalau tadi Kai kata nak pergi rumah kawan-kawan. Jadi apa perancangan Kai dalam Syawal, normal baru kali ni? Kita tidak boleh lagi menziarahi dengan kerap macam dulu lah kan. Jadi kita ada normal baru. Jadi apa yang Kai rasa? Okey, apa yang saya rasa untuk raya menyambut Ramadan pada tahun ini, bukan saya saja, malah dia terkesan dari seluruh dunia. Di mana bila raya tahun ini kita tak dapat nak pergi menziarah, tak dapat nak pergi mana-mana. So bagi Kai sendiri, ini adalah orang kata satu pengalaman yang manis untuk saya dan semua orang, di mana kita dapat menyimpan memori ketika ini untuk di masa akan datang. Boleh kita cerita kat cucu-cucu kita masa PKP dulu apa kita buat time raya kan. So ada kenangan manis lah. And then raya masih tetap dijalankan, jadi kita harus mengikut SOP di mana kena jaga jarak kita kan bersama dengan keluarga maupun kawan, dan kata kurangkan berziarah rumah orang. Kalau boleh jangan pergilah. Macam saya sendiri, saya di rumah. Kai nampak Kai seorang je kat rumah tu, tak pasti pula raya tahun ni ada orang lain ke atau macam mana? Saya raya tahun ni bersama dengan keluarga, Alhamdulillah. Dan kita kat rumah je lah. Baik, kita nak bagi ruang jugalah kepada Kai Bahar untuk buat satu ucapan lah untuk khasnya kepada peminat-peminat Kai, dan mungkin nak promosikan lagu apa tadi? Setangi tadi kan? Setangi Syurga 2020. Jadi persilakan Kai. Okey, jadi saya di sini ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin kepada semua yang sedang menonton. Dan apa pun kita kena sentiasa jaga kebersihan di hari raya ini, dan kata kurangkan berjalan ke sana ke sini dan make sure sentiasa basuh tangan sekurang-kurangnya 20 saat.
maupun kita mau makan ataupun selepas, tak kisahlah memegang sesuatu objek itu, harus menjaga kebersihan. So kita jaga kita semua, okey? InsyaAllah. Jap Kai. Rugilah ada Kai Bahar tapi tak dengar suara dia sikit nyanyi. Kai, lagu favourite raya. Daripada dulu sampai sekarang, apa lagu favourite? Sikit. Saya suka. Duhai bonda, duhai ayanda, dengarlah rayuan ananda yang jauh di mata. Tanpa ku sedari air mataku mengalir, terdengar ayat seruan takbir. Terima kasih. Dah terbaik Kai stop. Kalau tak, Kai si Remy dah nak menangis lah Kai. Saya tak menangis kan. Tapi kawan saya ni tu tak boleh di kampung. Jadi takut dia minta mata lah. Kata tak boleh mentah negeri kan. Dia tak boleh kampung. InsyaAllah. Okay, Baik. Kai. Terima kasih banyak Kai kerana sudi bersama dengan Salam Air Ramadan edisi Hari Raya pada hari ini. InsyaAllah. Jaga diri baik-baik Kai ya. InsyaAllah. Teruskan berkarya, jadi menghasilkan produk-produk yang bermutu tinggi. Mantap. Macam pemimpin. Okey Kai, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat raya. Alhamdulillah. Selamat raya. Baik, terima kasih Kai. Baik. Itu dia tadi kita bersama-sama dengan Kai Bahar. Ya. Di talian secara Alam Maya. Dalam talian kita masih lagi bersama bersama dengan Kai Bahar dan kali ini kita nak bersama dengan selebriti yang kedua. Selebriti ini selebriti yang cukup sinonim dengan RTM. Kalau tidak siapa nak mengangkatkan selebriti RTM. Jadi kita nak bersama dengan Dia Nawai ataupun Nurul apa namanya? Nurul Hidayah. Okey. Assalamualaikum. Assalamualaikum Dia. Sorry Dia, saya tak tahu nama penuh awak. So biasa panggil Dia Nawai je. Tiba-tiba ada Nurul pula. Nurul Hidayah. Jadi Dia, sepanjang tempoh Ramadan PKP ni, apa yang dia lakukan, perkembangan dalam musim Ramadan kali ini? Tak apa. Sebenarnya Remy dan juga Syam bukan orang pertama yang keliru dengan nama Dia Nawai dan juga Nurul Hidayah Nawai. Sebenarnya orangnya sama, saya lah tu. Tapi tak apa, sebabnya kalau kat radio memang Dia akan guna nama Dia supaya lebih ringan, supaya lebih dekat dengan pendengar, dan juga orang kata nama glamour lah kan. Tak tahu lah glamour ke tak kan. Tapi itulah dia. Kalau nama Nurul Hidayah Nawai ni saya akan bawa waktu saya menyampaikan berita di TV1 supaya berita itu lebih meyakinkan, sebab kita menggunakan nama rasmi kita, nama betul, nama kad pengenalan lah senang cerita kan. Jadi kita nak sampaikan berita yang lebih sahih, yang lebih tepat, meyakinkan, macam itulah. Tapi kalau kat radio, walaupun guna nama Dia, tapi berita yang disampaikan tu memang tepat tau. Bukannya guna nama Dia tu info yang disampaikan tak tepat. Okey, cuma nak lebih ringan. Nama Dia orang senang ingat. Kalau orang dengar lagu Fauzal Latif, Dia, orang tu ingat Dia je. Okey. Tadi Remy tanya apa perkembangan Ramadan PKP. Sebenarnya untuk Ramadan PKP ni, yalah kita tahu PKP ni satu norma baharu bukan saja kat Malaysia tapi seluruh dunia. Jadi saya rasa setiap orang ada Ramadan PKP yang berbeza. Macam saya secara jujurnya, sebelum ni saya kadang-kadang tak berapa sempat nak masak. Jadi kadang-kadang tu masak yang ringan-ringan, simple. Tapi betul lah orang kata wujudnya Facebook masak apa tak jadi hari ni tu memang betul. Sebabnya saya sepanjang Ramadan boleh kata, tak adalah kata setiap hari, tapi boleh kata banyak kali lah memang saya akan masak. Dan ada kesempatan untuk saya masak untuk keluarga dan anak-anak buah. Sebabnya ada makcik saudara saya yang stuck kat sini. So kita orang berbuka berjemaah lah kan. Semuanya berjemaah. Jadi Ramadan PKP ini sangat berbeza dengan tahun-tahun sebelum ni.
Yang tak berbeza cumanya pergi kerja je lah macam biasa. Orang lain mungkin kena duduk rumah, kena orang kata apa, patuh pada perintah kawalan pergerakan. Tapi macam saya, sebab kita frontliners untuk menyampaikan info kepada pendengar dan juga penonton, jadi keluar juga bertugas dengan keadaan baharu, norma baharu, kena patuh kepada SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Contoh bawa surat kebenaran dan sebagainya kan, bawa hand sanitizer, pakai topeng, jaga kebersihan tahap maksimal lah orang kata kan. Jadi itu satu perkara baru untuk saya sendiri sebagai penyampai radio dan juga TV1 berita di RTM ni. Jadi yang lain tak ada apa beza lah. Solat Jumaat kat rumah, buka puasa kat rumah, sahur je banyak kat konti sebab saya selalu bertugas pagi konti. Pukul 6 dah start, jadi pukul 5 ataupun 4.45 tu saya akan dah keluar rumah lah. Jadi memang akan sahur kat konti lah kan. Yang lain sama je lah, puasa Ramadan macam tu lah. Menu favourite awak apa? Kuih ke? Makanan berat ke? Sila kongsi sikit dengan semua penonton. Tahun ni kalau nak cerita sedih sebab tak dapat rasa air tangan mak buka puasa. Okey, tapi sebenarnya kalau ikut kegemaran sangat-sangatlah memang saya suka ayam penyet. Saya suka kalau mak saya masak sayur labu masak lemak, lawankan dengan ayam masak kicap, nasi putih, dah cukup dah. Itu kalau menu berat untuk Ramadan lah. Tapi kalau untuk raya, saya suka makan semestinya ketupat, rendang daging, kuah kacang kalau macam saya orang Johor, kuah lodeh. Sedapnya. Tapi itulah dia, tahun ni sangat-sangat berbeza. Memang tak boleh nak rentas negeri, tak boleh jumpa keluarga. Jadi memang hanya bersederhana je puasa dan juga raya. Memang betul-betul sebab saya menyahut seruan. Saya masih ingat lagi Profesor Mohaya dia cakap untuk tahun ini PKP kita kena meraihkan kemenangan jiwa kita. Jadi saya sahutlah seruan beliau untuk tahun ini nak merayakan jiwa. Jadi secara fizikalnya tak adalah persiapan apa pun. Cumanya dari segi jiwa tu kita meraihkanlah sebulan kita dah puasa kan. Itulah. Baik dia. Tak boleh balik kan, tak boleh balik kampung. Jadi apa perasaan sekarang ni dah ada family? Apa perasaan anda untuk beraya bersama family anda sahaja? Okey, sebenarnya kemeriahan saya nak meraihkan Syawal ni memanglah meriah dari segi macam ada juga belikan anak saya baju. Macam saya sendiri secara jujurnya saya memang tak beli baju raya pun tahun ni. Sebab ada baju yang saya baru pakai sekali. Jadi saya rasa hikmahnya ialah tahun ni memang kena berjimat-cemat untuk kita macam yelah daripada tak pakai, kita pakai je lah kan. Selain daripada macam berjimat-cemat, itu membuktikan bahawa kita masih buat lagi baju tahun lepas. Okey, selain daripada tu saya bersama dengan adik saudara saya, ada juga 2-3 orang. Jadi sederhana je dah dalam 4-5 orang macam tu raya. Tapi insyaAllah masih lagi meriah dengan juada. InsyaAllah kita orang akan masak ketupat, rendang, kuah lodeh, macam tu lah. Walaupun hati ni macam membuak-buak nak balik kampung, rindu. Sebabnya memang saya boleh kata hari-hari saya kerja dari sebelum PKP lagi. Jadi PKP je dah 2 bulan. Sebelum tu lagi macam sebulan. Jadi dah lebih kurang macam 3 bulan saya tak sempat balik jumpa mak dengan ayah. Kalau ikutkan selalunya rutin saya dalam sebulan saya wajib balik, sama ada sekali atau 2 kali wajib saya balik. Saya akan pada Zoom mesti dah sampai JB dah. Tapi itulah dia, kita doakanlah moga COVID ni akan segera lenyap dan kita boleh balik jumpa mak ayah kita. Baik, dia kita tahu sebagai sebuah bekerja di sebuah stesen TV kerajaan ni,
ada dia punya SOP tertentu lah yang perlu kita patuhi. Awak sendiri macam mana untuk persediaan dan juga SOP awak dalam hadapi norma baru sama ada di bulan puasa ataupun di semasa raya ni? Sebagai frontliners yang bekerja dalam bidang penyiaran yang selalu mewar-warkan dan mengajak rakyat Malaysia untuk mengamalkan norma baharu, mematuhi PKP, menjaga kebersihan tahap maksima, tahap optima, kita sendiri kena cakap dan kena buat. Sebabnya kita dah beritahu kat orang, jadi kita kena buat pada diri kita. Kalau tak nanti orang cakap, alah cakap je tapi dia sendiri tak buat. Kita tak nak orang cakap kita macam tu kan. Jadi bila kita sampaikan pada orang, memang kita sendiri kena buktikan yang kita buat. Contohnya dalam kereta saya memang ada satu kotak topeng penutup muka dan juga mulut tu. Dalam beg saya dekat poket tu memang ada 3 ke 4 botol hand sanitizer wajib dan juga ada 1 botol kecil sabun yang saya akan bawa ke hulu hilir lah. Jadi apa-apa pun saya akan terus je hand sanitize tangan saya. Saya akan cuci tangan kalau contoh isi minyak kan. Sebelum saya pegang orang kata apa, pam minyak tu, saya akan keluarkan hand sanitizer dan juga botol sabun. Saya akan letak dekat bonet kereta. Lepas tu saya akan isi minyak dan pergi, dah selesai semua, saya akan pergi dekat pipe air tepi tu kan. Saya akan cuci tangan lah semua, terus saya masuk kereta. Dalam kereta pula saya hand sanitize lagi. Dah lapkan tisu kan. Memang saya betul-betul jagalah sebab dekat rumah ada anak. Jadi saya tak nak lah saya bawa virus tu kan untuk masuk dalam rumah dan sebagainya. Kalau kat tempat kerja pun macam tu juga. Kita orang pun sentiasa mengamalkan macam kat konti sendiri ada hand sanitizer, ada orang kata apa, spray untuk kita nak diinspeksi juga sanitasi kita punya konti. Dan semua penyampai-penyampai kami di Nasional FM pun memang mengamalkan penjarakan sosial. Kalau keluar pun semua memang pakai topeng muka dan mulut. Macam saya sendiri pun kalau balik terus je basuh baju, masuk dalam mesin basuh tu, terus je mandi. Saya akan cakap anak saya tak boleh sentuh selagi saya tak mandi. Jadi saya akan terus masuk rumah, terus masuk bilik air dan bersihkan badan lah. Lepas tu barulah saya boleh. Itu pun rasa macam was-was tapi insyaAllah dengan keadaan yang kita percaya pada rakan-rakan kita dan juga kita tahu suasana kerja kita, insyaAllah kita tahulah tahap mana kebersihan diri kita kan. Tapi ini semua satu perkara barulah untuk kita rakyat Malaysia kan. Macam saya sendiri pun ini merupakan satu sejarah yang mungkin saya akan ingat dan kenang, dan saya akan dengan bangganya cerita pada anak cucu. Nenek ni lah dulu kerja masa PKP yang satu Malaysia tak boleh keluar pergi kerja. Jadi nenek ni lah yang menyampaikan info kepada pendengar, kepada penonton, sebagai frontliners dalam bidang penyiaran. Walaupun mungkin tidak sekuat ataupun tidak mencabar macam frontliners kesihatan yang sememangnya sangat mencabar, tetapi sedikit sebanyak saya sebagai frontliner saya memang kena keluar hari-hari. Dia rasa risau keluar rumah, balik rumah, bawa ke tidak ke kan, ada anak kat rumah, ada keluarga kat rumah. Jadi saya akan ingatlah saat negara kita ni sedang dilanda wabak coronavirus ataupun COVID-19 ni. Dan dia tanpa berlengah masa kami beri ruang kepada dia untuk ucapkan selamat kepada pendengar-pendengar National FM. Jadi dia penonton juga. Oh dia penonton, dia lupa. Dia ada penonton juga. Dia betul. Okey. Baik, dia silakan dengan ucapan selamat hari raya. Okey, baik. Saya Dia Nawai ataupun Nurul Hidayah Nawai mengambil kesempatan ini nak menyeru dan juga mengajaklah kepada semua pendengar Nasional FM sentiasa hati dan juga penonton setia RTM untuk terus kekal duduk di rumah, patuh kepada perintah kawalan pergerakan bersyarat bukan bebas
dan juga semua arahan semasa yang dikeluarkan oleh kerajaan, kerana semua arahan dan juga permintaan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Tan Sri Muhyiddin Yassin maupun MKN ke ataupun KKM ke, semua itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Yang paling penting kita perlu untuk sentiasa ingat bahawa kita masih lagi dalam mood peperangan untuk kita memerangi musuh yang kita tak nampak, musuh halimunan kita, iaitu COVID-19. Jadi kita kena menang dalam peperangan ini dengan cara duduk di rumah, tak perlu keluar tanpa ada urusan. Sentiasa ingat orang yang tersayang, amalkan penjarakan sosial, amalkan kebersihan yang tahap maksima, keluar rumah pakai topeng, penutup muka dan juga mulut, sediakan hand sanitizer dalam beg, dan juga kalau balik rumah tu bersihkan diri terus. Kalau boleh kita kena biasakan dengan norma baharu ini, dengan cara kerja baru, cara kehidupan baru, dan juga kita doakan tanpa henti semoga COVID-19 ini akan diangkat dan juga lenyap, bukan sahaja di bumi Malaysia tetapi di seluruh dunia, insya-Allah. Amin. Jadi saya nak mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua pendengar setia Nasional FM, kepada penonton setia RTM, kepada semua yang mengenali saya, kaum keluarga, sahabat handai, dan juga rakyat Malaysia, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Kita mesti menang. Itu dia tadi ucapan daripada Diana Wan untuk Hari Raya ni. Baik. Terima kasih banyak Diana Wan dan juga rakan-rakan yang lain juga. Baik, kepada anda yang sedang menonton juga, sekali lagi kita nak ingatkan, like, komen dan share di Facebook Salamatullah, like, komen dan share. Di YouTube pula subscribe dan tetap komen juga, masih boleh komen. Betul. Tak rugi kalau anda tak melakukan perkongsian, kerana kalau dalam segi kita tak tahu siapa yang akan terima dengan segmen ni. Banyak manfaatnya. Jadi anda perlu share, like dan komen. Kalau boleh share lah. Bak kata dengan oleh Ustaz Samsul Debat, kita tak tahu siapa yang akan terima. Jadi kalau diamalkan daripada apa yang kita share, amalan tu kita dapat pahala ganjaran-ganjarannya berterusan selagi dia melakukannya. Betul. Okey, itu kata ustaz awak. Ustaz saya pula kata ustaz ke semua ustaz dan ustazah yang kita temukan, menyatakan bahawa perkongsian, like dan juga komen perkara-perkara yang baik dalam majlis ilmu seperti ini adalah merupakan satu sedekah juga. InsyaAllah ada ganjaran pahalanya di sisi Allah SWT. Baik, kita akan teruskan dengan berehat dulu ke? Kita berehat seketika, tapi sebelum tu kita nak saksikan seorang lagi selebriti yang kita kenali, Heliza Helmi, dalam musim Ramadan PKP pada tahun ini. Kita saksikan. Hari Raya pertama tahun ni, Hari Raya dia unik berbanding dengan tahun-tahun lain. Tapi yang penting adalah kemenangan kita melalui madrasah tu kan. Alhamdulillah, waktu ni rasanya first time untuk semua orang berRamadan di rumah bersama-sama dengan keluarga. Waktu tu lah kita dapat jemaah sentiasa, insya-Allah. Lepas tu masak sama-sama dan macam-macam lagi lah aktiviti bersama dengan keluarga. Jadi aktiviti ataupun raya pertama ni macam biasalah, solat raya bersama dengan keluarga, bermaaf-maafan. Maaf-maafan tu macam-macam sesi dia lah. Ada yang jenis adik-beradik ni yang jenis penuh dengan drama. Ada jenis yang sangat simple, minta maaf. Dan itu antara momen-momen ni lah setahun kan. Kita nak minta maaf apa kesalahan dan silap dan sebagainya. Dan walaupun duduk dekat rumah, tapi kita meraihkan juga kita punya kemenangan. Pakai baju baru, kita sambut kegembiraan ni bersama-sama dengan keluarga macam biasalah. Seronok sebenarnya sebab Allah rezekikan ruang dan juga peluang tu bersama keluarga tu. Rasa macam belum tentu kalau sebelum ni dapat kumpul satu keluarga. Sebab ada juga hari raya ada yang bekerja. Tapi kali ni betul-betul Alhamdulillah dapat spend together. Alhamdulillah. Kita ada menu macam biasa. Of course kalau hari raya kita punya family mesti ada lemang, ada rendang, sama ada rendang daging, rendang ayam tu antara favourite lah. Lepas tu kuih raya. Kuih raya antara favourite family kita orang adalah sampurek. Lepas tu ada kuih macam coklat Cadbury.
cornflakes, tapi tahun ni tak ada cornflakes. Ada banyak samprit, itu favourite mama dan juga adik-beradik. Jadi hidangannya adalah kita hidangkan pada pagi hari dan tetamunya kita orang juga. Kita orang tuan rumah dan kita orang makan sendiri. Kalau ziarah, itulah kita limitkan beberapa orang saja, dan walaupun kawan rapat dan sebagainya, kita tetap letakkan dia punya social distance. Aidilfitri, hari bahagia, hari yang mulia. Mohon maaf bersama dipinta, selamat Hari Raya. Saya Heliza Hamid ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal karim. Mudah-mudahan Allah menerima amalan kita semua, insya-Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah jadikanlah kami lebih baik dan lebih baik setiap hari dalam madrasah ini. Ramadan telah pun meninggalkan kita, tapi mudah-mudahan amalan-amalan baik itu terus berkekalan, malah bertambah baik dan bertambah baik, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita semua bebas daripada penyakit ataupun wabak-wabak yang tak diingini, dan hanya yang bersih-bersih saja yang ada pada diri kita, insya-Allah. Selamat Hari Raya. Bye-bye. Saya minta sangatlah bantuan seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita dapat sesuatu berita itu, kita pastikan dulu kesahihannya. Saya minta sangatlah bantuan seluruh rakyat Malaysia. Apabila kita dapat sesuatu berita itu, kita pastikan dulu kesahihannya. Yalah, pertama yang paling mudah kita cek dekat sebenarnya.my, ya. Ataupun kami sekarang tiap hari pagi dan petang keluarkan notis ataupun pemakluman, ya, tentang berita palsu ini. Saya ingat sehingga hari ini dah 250 lebih perkara lah, ya, yang terpaksa kita jelaskan. Dia kata hospital sana tutup lah, dia kata orang sini begitulah, ya. Panik raya. Jadi yang kita ambil tindakan undang-undang pun ada 6 yang kita dah charge di mahkamah, polis pun ada charge di mahkamah dan sebagainya. Jadi tapi ini yang tular ni, ya, dan kita pun tak terkejar nak selesaikan semua. Kita ambil tu yang dah jadi 250 lebih tu, itu yang nampaknya kalau ditularkan ataupun yang kita nampak tular, dan seperti dia ada orang arti banyak, ya, dalam Twitter, dan ada orang ikut banyak, ataupun dia seakan-akan nampak macam betul. Misalnya dia kata sebuah hospital tutup, itu nampak macam betul, kan? Jadi kita dalam masa secepat mungkin kita betulkan maklumat itu. Kita berehat sekejap je, tapi semua dah lari ke dapur lah, ke ruang tamu lah, mengambil ketupat, rendang, kuih dan muih. Jangan lupakan sayang. Nyanyi terus. Lagu pula. Okey. Okey. Kita di segmen terakhir di Salam Ramadan episod khas raya ini. Edisi khas raya, hashtag tanda pagar apa? Edisi raya lah. Edisi khas raya. Baik. Untuk segmen ketiga ni apa agaknya? Sekali lagi saya nak perkongsikan bagaimana kita mewujudkan Salam Ramadan. Dengannya kita ni bukanlah pengacara yang dilantik, bukan dilantik lah, macam bukan rasmi lah, tapi kami ni pengacara bidang terjun. Jadi banyak kesilapan, jadi fumble bercakap. Kalau tengok sekarang ni pun banyak yang kita fumble bercakap, kan. Jadi bukan mudah untuk menjadi pengacara. Jadi
pengalaman ini kami manfaatkan untuk kami Gunakan. untuk improvekan diri sendiri. Improve kau. Dan kita akan berkongsi perkara yang memalukan kami lah sepanjang rakaman Salam Air Ramadan ini berlangsung. Jadi kita saksikan antara klip-klip yang telah pun kami sediakan untuk ditunjukkan kepada anda. Tak lama pun, sekejap je. Bismillahirrahmanirrahim. Start intermittent sikit. Suara Ustaz dia tenggelam-tengimbul sebab internet kot. Tapi rasanya ada orang telefon kot. Ada orang telefon kot. In 10 second. Jangan lupa record. Bismillah. Ustaz Izzah, minta maaf. Minta maaf, ada gangguan sekejap. Saya ada masalah teknikal. Kita kena mula semula. Kita bersiaran daripada laman tersebut. Dan seperti biasa kita akan membincangkan pelbagai tajuk-tajuk yang menarik dan juga dengan tetamu jemputan yang memang kita jemput yang paling hebat. Apa tu Ustaz? Ada pengumuman nak jogging apa? Jogging lah Ya kot. Allah. Tak apalah. Apa kita boleh tak? Boleh eh? Okey. Boleh kata juga. Apa ni memang betul lah. Time-time aku nak ni lah dah ni. Subuh tadi tak ada nak sembuh. Okey, silakan. Dan untuk makluman program Salam at Baitullah ini, Salam Air Ramadan ini, sekali lagi. Untuk makluman program Salam Air Ramadan ini Segmen perkongsian Ustaz kongsi apa Ustaz? Nak cerita kan? Kau nak cerita berapa minit tu? Tak kisahlah 5 minit pun tak apa. Bawah 5 minit pun tak apa. Kau punya pun tak apa. Tengok tiba-tiba bawah 5 minit. Aku tak faham betul politik. Tak, dia dia macam ni. itu dia tadi perkara-perkara yang yalah kita panggil tidak disengajakan. Tapi nasib baiklah Ustaz dan Ustazah dan juga tetamu jemputan yang kita jemput tu memang sporting dan faham konsep online, konsep secara dalam talian yang kita gunakan ni. Yalah, kita bermain juga dengan network, dengan faktor bunyi-bunyi yang tidak mengikut, kadang-kadang tidak mengikut apa yang kita kehendaki lah. Betul. Macam kita tengok, kadang-kadang kita tengok ustaz tu kan dia padahal dia network dia kan gangguan kan. Jadi kita pun ustaz apa khabar ustaz. Jadi itu pengalaman yang rasanya cukup kita mencuit hati jugalah. Kita ingatkan dia terpaku melihat kita kan. Rupanya dia keras sebab network dan network lemah. Ada kala kita cakap sorang-sorang kan. Itulah biasalah tu. Jadi itulah kita nak kongsikan juga pengalaman-pengalaman di musim yang pertama Salam Air Ramadan. Jadi kita harap-harap adalah musim-musim yang kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi apa yang anda perlu buat? Anda perlu sokong program ni Salam Air Ramadan dengan hanya like, share dan subscribe. Itu saja. Jadi bila yalah dengan perkongsian dengan pertambahan para penonton lagi, insya-Allah ia akan menjadi petanda bahawa program ni perlu diteruskan untuk musim yang seterusnya nanti. Baik, tadi artis semua dah bagi ucapan raya KC Rozaimi. Baik. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin kepada penonton-penonton Salam Air Ramadan terutamanya. Utama tu. Dan kepada ahli keluarga saya yang jauh daripada Putrajaya dan Kuala Lumpur, Selangor, saya ucapkan selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. Kalau ada salah silap saya, mohon maaf, supaya kami ini akan menambah baik dari masa ke semasa, insya-Allah. Ucapan daripada saya pula, Syamisa, pertama-tamanya untuk ibu ataupun Mok Koi di kampung tu, mau minta maaf banyaklah sebab tak dapat balik. Hari ni dah raya kedua, tapi alhamdulillah semalam kita dah video call kan. Jadi itulah yang penting, kita minta maaf. Jadi harap mau maafkan saya. Kepada keluarga kecil saya juga, selamat Hari Raya. Kepada rakan-rakan di seluruh di negeri Pahang dan juga di seluruh Malaysia terutamanya, selamat Hari Raya Maaf Zahir Batin. InsyaAllah kita akan jumpa lagi selepas selesai segala masalah pandemik COVID-19 ni. Kita akan bertemu semula seperti sedia kala, mengeteh di kedai mamak seperti sedia kala dan sebagainya. Insya-Allah kita doakanlah
Jadi apa yang kita nak kongsikan selepas ini, apa yang dikongsikan oleh ustaz-ustaz atau ustazah, amalan-amalan yang dilakukan, teruskan anda mengamalkannya. Semoga ia bermanfaat untuk diri anda sendiri dan juga saya dengan Sugar Syam daripada masa akan datang. Dan juga kita minta jugalah pandemik COVID-19 ni dijauhkan, diangkat ke langit semula. Allahu Akbar. Macam kan. Baik, terima kasih banyak kepada semua. Sekian dulu daripada kita rasanya. Sekian dulu. Macam sedih juga tinggalkan program ni. Jadi kita sekian dulu daripada saya Casey Ruzaimi dan saya Syam Ishak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.